Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar surat Paulus yang pertama kepada Timotius. Mari kita mendengar kata pengantar dulu. Timotius seorang Kristian muda dari Asia Kecil. Bapaknya orang Yunani dan ibunya orang Yahudi. Timotius menjadi sahabat dan pembantu Paulus dalam pekerjaan Paulus. Surat Paulus yang pertama kepada Timotius membincangkan 3 perkara yang saling berkaitan. Pertama, surat ini memperingatkan Timotius tentang ajaran palsu yang terdapat di kalangan jemaah. Ajaran ini campuran fahaman orang Yahudi dan fahaman orang bukan Yahudi yang berdasarkan kepercayaan bahawa alam semesta ini jahat. Menurut ajaran ini, seseorang dapat diselamatkan hanya dengan memperolehi pengetahuan tentang rahsia tertentu dan mentaati peraturan seperti tidak memakan makanan tertentu dan tidak berkahwin. Kedua, surat ini memberitakan petunjuk tentang pentadbiran jemaah dan tentang ibadat. Paulus juga menjelaskan sifat-sifat orang yang layak menjadi pemimpin dan penolong jemaah. Akhirnya yang ketiga, Paulus menasihati Timotius supaya dia dapat menjadi hamba Yesus Kristus yang baik dan mengingatkan dia akan tanggungjawabnya terhadap jemaah yang terdiri daripada berbagai-bagai golongan. Mari kita masuk dalam babak 1. Surat ini daripada Paulus yang menjadi Rasul Kristus Yesus dengan perintah Allah, penyelamat kita dan Kristus Yesus harapan kita. Aku menulis surat ini kepada Timotius yang dalam iman kita kepada Kristus, bagaikan anak aku sendiri. Semoga Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita mengurniai engkau berkat, rahmat dan kesejahteraan. Amaran tentang ajaran yang sesat. Ayat 3. Aku ingin engkau tinggal di Efesus, sebagaimana aku tekankan pada waktu aku pergi ke Makedonia. Beberapa orang di Efesus sedang menyebarkan ajaran sesat, dan engkau mesti menyuruh mereka berhenti mengajarkannya. Suruhlah mereka berhenti mengajarkan dongeng dan senarai nenek moyang yang sangat panjang. Semua itu hanya menimbulkan pertengkaran dan tidak berguna bagi rancangan Allah yang dapat diketahui melalui kepercayaan kepadanya. Perintah ini bertujuan menjadikan kita saling mengasihi dengan kasih yang berasal daripada hati yang murni, hati nurani yang suci, dan kepercayaan yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Beberapa orang sudah menyimpang daripada hal-hal itu, lalu tersesat dalam perbincangan yang sia-sia. Mereka ingin menjadi guru Taurat, tetapi mereka tidak memahami kata-kata mereka sendiri ataupun hal-hal yang dikemukakan mereka dengan penuh keyakinan. Kita tahu bahawa Taurat itu baik jika Taurat itu digunakan dengan betul. Perlu diingat bahawa hukum diadakan bukan untuk orang baik, tetapi untuk orang jahat dan pelanggar hukum,
orang yang tidak mengenal Allah dan orang berdosa, orang yang tidak saleh dan yang duniawi, orang yang membunuh ayah atau ibu, pembunuh, orang yang cabul dan yang memburit, pedagang abdi, pembohong, saksi palsu, dan sesiapa sahaja yang membuat perkara-perkara yang bertentangan dengan ajaran yang benar. Ajaran itu terdapat di dalam berita baik yang dipercayakan kepada aku untuk diisytiharkan. Berita baik yang mulia itu diberikan oleh Allah yang patut dipuji. Amin. Bersyukur kerana rahmat Allah. Ayat 12. Aku bersyukur kepada Kristus Yesus, Tuhan kita, yang sudah memberi aku kekuatan untuk menjalankan pekerjaan aku. Aku berterima kasih kepadanya kerana dia menganggap aku layak dan telah melantik aku untuk melakukan tugas itu. Meskipun dahulu aku mengkufuri, menganiaya dan menghina dia, tetapi Allah mengasihani aku kerana pada waktu itu aku tidak percaya kepada Kristus, sehingga aku tidak tahu apa yang aku lakukan. Tetapi Tuhan kita melimpahkan rahmat-Nya kepada aku. Dia membolehkan aku percaya kepadanya dan mengasihani orang lain kerana hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Penyataan ini sungguh benar dan harus diterima serta dipercayai sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Akulah yang paling jahat. Tetapi justru kerana itulah Allah mengasihani aku, supaya Kristus Yesus dapat menunjukkan kesabaran dan dengan sepenuhnya terhadap aku, orang yang paling berdosa. Hal ini menjadi contoh untuk semua orang yang kelak akan percaya kepadanya dan mendapat hidup sejati dan kekal. Hendaklah Allah, Raja yang kekal, yang hidup selama-lamanya, yang tidak kelihatan dan yang esa, dihormati serta dimuliakan selama-lamanya. Amin. Timotius, anak aku, arahan ini aku berikan kepada kamu sesuai dengan nubuat tentang diri kamu yang disampaikan dahulu. Gunakanlah kata-kata nubuat itu sebagai senjata kamu dalam perjuangan yang baik itu. Hendaklah iman kamu menjadi pegangan hidup dan hendaklah engkau mempunyai hati nurani yang suci. Ada orang yang tidak mempedulikan hati nurani sehingga iman mereka hancur. Hymenaeus dan Alexandra tergolong kepada orang yang sedemikian. Aku telah menghukum kedua-duanya dengan menyerahkan mereka kepada kuasa iblis untuk mengajar mereka berhenti mengufuri Allah. Ya, ini adalah surat Paulus yang pertama kepada Timotius dalam babak 1. Ya, ini adalah ajaran-ajaran Paulus supaya Timotius mengikut teladan Yesus Kristus. Ya, ini adalah sangat penting dan kita mahu merenung supaya kita jalan dalam kebenaran Yesus dan bukan dalam
kesesatan ajaran-ajaran palsu. Kita mesti was-was dalam hidup kita. Okey? Sekian, terima kasih. Shalom.